Assalamualaikum, saya Syazatu Ain Atikah. Saya akan memberi penerangan tentang solat jenazah. Solat jenazah adalah solat yang dilakukan oleh orang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia agar diampunkan dosanya serta mendapat rahmat dan keredaan Allah. Solat jenazah, hukum solat jenazah adalah fardu kifayah dan untuk umat Islam di sesuatu kawasan. Ada 7 rukun solat jenazah yang perlu kita tahu, iaitu yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah berdiri tegak. Solat jenazah dilakukan dalam keadaan berdiri sahaja, tidak ada rukuk dan sujud dan tidak ada azan serta iqamah sebelum memulakan solat. Yang ketiga adalah takbir 4 kali dan yang keempat adalah membaca Al-Fatihah selepas takbir yang pertama dan yang kelima adalah selawat kepada Nabi selepas takbir yang kedua. Dan yang keenam adalah berdoa untuk jenazah selepas takbir yang ketiga. Dan yang terakhir adalah memberi salam selepas takbir yang keempat. Jadi marilah kita saksikan cara dan amali solat jenazah. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارحمه. 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yang seterusnya adalah wuduk. Wuduk ialah salah satu cara untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Dan jika dalam keadaan darurat, wuduk boleh digantikan dengan tayamum, iaitu menggunakan debu yang diyakini kesuciannya. Dan pengertian wuduk pada syarak ialah membasuh atau menyapu anggota tertentu yang dimulakan dengan niat. Hukum wuduk adalah wajib ketika hendak mengerjakan ibadah tertentu yang dimulakan dengan niat. Contohnya seperti ibadah solat fardu. Dan sunat ketika hendak mandi wajib. Marilah kita saksikan cara ataupun amali wuduk. Dalam maksud dari segi bahasa ialah kasad yang bermaksud ataupun sengaja. Dan dalam segi istilah ialah menyampaikan tanah ataupun debu di muka dan juga tangan sebagai ganti untuk uduk. Sebab-sebab yang diharuskan tayamum ialah yang pertama, ketiadaan air yang hanya mempunyai untuk minuman sahaja. Dan yang kedua ialah terhalang menggunakan air seperti bimbang keselamatan dan kehormatan diri. Dan yang ketiga ialah ada mudarat seperti sakit yang tidak boleh menggunakan air. Syarat tayamum ialah yang pertama mengadai maksudnya waktu solat. Dan yang kedua menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang ketiga mencari air selepas masuk waktu solat. Dan yang keempat, menentukan kiblat sebelum tayamum. Dan akhir sekali ialah menggunakan debu tanah yang suci tanpa ada guna tepung ataupun kapur.
Sunat tayamum ialah membaca basmalah sebelum melakukan tayamum. Yang kedua, meregangkan jari-jari. Ketiga, menepuk tanah. Dan yang ketiga ialah menipiskan debu dengan menimpak kedua-dua tangan ataupun meniupnya. Perkara yang membatalkan tayamum ialah seperti contoh, semua perkara yang membatalkannya dalam seperti contoh 5 perkara wuduk. Dan yang kedua ialah terdapat air yang sebelumnya tak ada. Dan yang terakhir sekali, sudah tiada halangan seperti sakit, sudah sembuh ataupun keadaan yang darurat sudah pulih. Inilah sedikit berkenaan dengan tayamum. Pergi pula kepada cara-cara untuk mengetahui tayamum. Assalamualaikum, hari ini saya akan menceramahkan tentang topik persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan dan juga kemuliaan. Oleh itu, kedatangannya memang ditunggu kerana bulan ini menjanjikan peluang yang besar untuk seluruh umat Islam untuk meningkatkan keamanan ketakwaan kepada Allah SWT. Antara persiapan kita bagi menyambut bulan Ramadan pada tahun ini adalah dengan memperbanyakkan doa kepada Allah SWT agar memberi kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sihat walafiat. Dengan keadaan sihat, kita dapat melaksanakan ibadah secara maksimum dan terbaik pada bulan ini, sama ada puasa, solat atau tilawah Al-Quran dan berzikir. Persiapan yang kedua ialah persiapan fizikal dan mental. Dia dengan bacaan yang membantu proses penyucian jiwa dan hawa nafsu kita. Dengan menghadiri majlis ilmu yang membincangkan tentang keutamaan hukum dan hikmah puasa sehingga mental kita bersedia untuk melaksanakan ketaatan di sepanjang bulan Ramadan. Selain itu, tekadkan untuk meninggalkan sekali dosa dan tabiat yang buruk ketika sambut bulan Ramadan ini dengan bertaubat secara benar daripada segala dosa dan kesalahan, kerana bulan Ramadan adalah bulan bertaubat. Akhir sekali, mengisi waktu-waktu ketika Ramadan dengan ketaatan. Barang sesiapa yang menjujur kepada Allah SWT, maka Allah akan membantunya dalam melaksanakan agenda-agendanya dan memudahkannya melaksanakan perkara-perkara kebaikan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Syazlatul Ain Atika binti Zaid ingin memberi tazkirah ringkas tentang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Aidilfitri disambut sebagai satu kemenangan bagi orang yang dapat mengerjakan ibadah puasa dengan sempurna. Kemenangan ini bukan sahaja diraikan kerana berjaya mengawal nafsu makan dan minum selama sebulan pada siang hari sepanjang Ramadan. Malah, Ramadan juga mengajar diri kita supaya tidak melakukan perkara yang dilarang, iaitu jika dilakukan akan terbatal puasanya. Lantaran itu, Allah juga menganugerahkan satu hari untuk kita sama-sama meraihkan kejayaan daripada kemenangan itu, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Oleh kerana ia dikatakan sebagai perayaan keagamaan, maka cara menyambut Hari Raya Aidilfitri itu sendiri perlulah mengikut adab dan peraturan tertentu. Apabila saja diumumkan Hari Raya Aidilfitri, maka mulakanlah malamnya dengan aktiviti ibadah seperti memperbanyakkan solat sunat, bertasbih, bertakbir dan bertahmid sebagai tanda kesyukuran kita. Adab-adab menyambut Hari Raya Aidilfitri juga, kita boleh berdoa sepanjang malam di malam raya, bertakbir sepanjang malam sehingga sebelum solat sunat Aidilfitri, mandi sunat Aidilfitri, memakai pakaian yang elok dan memakai wangi-wangian tetapi tidak berlebihan bagi kaum muslimah, dan ziarah menziarahi ahli keluarga. Ziarah menziarahi ahli keluarga juga dapat memberi kita untuk mengeratkan lagi persaudaraan antara ahli keluarga. Akhir kata, kita juga tidak lama lagi akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi marilah kita sama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan penuh rasa kesyukuran dan tidak membazir dalam perbelanjaan bagi persiapan Hari Raya Aidilfitri. Dan marilah kita
Meraihkan Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan keluarga dengan penuh rasa kesyukuran dan tidak mensia-siakan Hari Raya Aidilfitri itu kerana kita tidak tahu kerana kita tidak tahu pada masa yang akan datang sama ada kita dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama ahli keluarga ataupun tidak. Jadi itu sahajalah daripada saya. Terima kasih.